Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Alif bin Nasri dari kelas IC 110 Part 3 BB. Jadi pada hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan tajuk kerja khusus kami, iaitu jenis-jenis hiar. Baiklah, kita mulakan pembentangan tajuk jenis-jenis hiar ini dengan pengertian dan konsep hiar itu sendiri. Okey, hiar dari segi bahasa ialah pilihan dan bersih. Okey, hiar ini diambil kata asalnya ialah ikhtiar, iaitu ikhtiar ini bahasa Arab dan ia adalah isim masdar. Okey, so dari segi istilah pula, hiar ialah hak yang dimiliki oleh kedua-dua pihak yang melakukan kontrak atau akad, yang ni mereka diberi pilihan iaitu dua perkara, yakni meneruskan atau membatalkan kontrak tersebut. Okey, dan hiar ini dilaksanakan dan dilakukan pada kontrak yang boleh dibubarkan. Sebagai contoh, kontrak jual beli, kontrak sewa, kontrak perkongsian dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita berpindah pula kepada tujuan hiar itu dilaksanakan. Okey, jadi antara tujuan hiar dilaksanakan ialah yang pertama, kepentingan kedua-dua pihak terjaga dan terjamin. Okey, saya khususkan hiar ini dalam perniagaan. Sudah pasti peniaga dan pelanggan mempunyai kepentingan tersendiri. Peniaga menginginkan keuntungan dalam perniagaan, manakala si pelanggan juga ingin kepuasan hati dalam pembelian barangan tersebut. Jadi sekiranya pihak pelanggan mendapati bahawa barangan yang dibeli ataupun barangan yang dia dapati mempunyai kecacatan ataupun mereka sudah berubah fikiran untuk pembeli tersebut, maka pihak pelanggan ini berhak untuk meneruskan atau membatalkan kontrak. Dan kita di sini kita boleh dapat lihat bahawa sikap toleransi dan bertolak ansur di antara dua pihak dapat dilahirkan. Mana sekaligus kita dapat lihat juga ia dapat menjaga hubungan di antara manusia dengan manusia. Okey, seterusnya, apakah kepentingan yang mereka dapat? Okey, kepentingan yang terjaga oleh peniaga apabila mereka ingin memasarkan satu produk, mereka lebih mengambil berat dari segi kualiti produk tersebut agar pelanggan tidak supaya mereka dapat memenuhi kepuasan hati pelanggan, okey, pembeli. Manakala si pembeli juga dapat memenuhi kepuasan hati mereka. Okey, sekiranya barang mereka mempunyai kecacatan, maka mereka boleh meneruskan kontrak tersebut dan menukar barang mungkin, ataupun sekiranya mereka tidak ingin, mereka boleh membatalkan kontrak tersebut. Seterusnya, tujuan yang kedua dalam pelaksanaan hiar ialah mengelakkan kerugian yang dihadapi oleh kedua-dua pihak. Okey. Jadi mungkin anda di luar sana tertanya-tanya, apakah kerugian yang dihadapi oleh pihak peniaga dan pihak pelanggan? Okey, maka saya khususkan kerugian ini dalam perniagaan. Pihak peniaga akan menghadapi kerugian sekiranya hiar tidak berlaku apabila si peniaga ini tidak peka dan tidak mengambil berat dalam memasarkan produk, kualiti produk tersebut, dan menyebabkan pelanggan berkurangan untuk membeli produk daripada peniaga tersebut, dan menyebabkan keuntungan berkurang dan kerugian yang dihadapi oleh si peniaga pun bertambah. Okay, manakala si pihak pelanggan pula akan menghadapi kerugian apabila mereka membeli produk yang tidak memberi manfaat kepada mereka ataupun mempunyai kecacatan dalam produk tersebut. Sekiranya pihak pelanggan berlaku kerugian ataupun tidak membeli barangan yang tidak memberi manfaat, mungkin barang tersebut elok tetapi tidak memberi manfaat kepada mereka, menyebabkan barangan tersebut menjadi pembaziran. Okey, dan pembaziran itu sudah pasti amat ditegah oleh syariat Islam dalam perbelanjaan. Nama saya Muhammad Irfan bin Surya daripada kelas TIC 110-3BB. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk berkenaan khiyar majlis dan khiyar syarat. Pertama sekali, khiyar majlis. Khiyar majlis bukan khiyar yang berlaku di dalam majlis
atau sebelum meninggalkan tempat akad yang dipersetujui di antara dua individu ataupun dua pihak. Kedua-dua belah pihak berhak memilih sama ada untuk meneruskan atau memfasahkannya ataupun kita panggil membatalkannya jual beli yang telah diadakan di dalam majlis tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, dua orang berjual beli dengan khiyar, hendaklah khiyar itu dibuat selagi mereka tidak berpisah, atau jika mahu jadikan jual beli khiyar sebagai khiyar syarat. Riwayat Al-Bukhari. Terusnya saya meneruskan kepada syarat-syarat khiyar majlis. Yang pertama, khiyar majlis, pihak yang berkontrak perlu berada di dalam majlis akad dan tidak berpisah. Yang kedua, pihak berkontrak belum keluar daripada tempat akad ataupun tempat yang dipersetujui di antara kedua pihak jika berada di tempat yang kecil. Ataupun ketiga, pihak berkontrak belum berpaling dan beredar beberapa langkah jika di dalam bangunan yang luas atau berada di tempat yang lapang. Dan yang terakhir, pihak berkontrak masih belum menukar perbualan kepada perkara yang lain. Seterusnya, saya akan meneruskan kepada khiyar yang kedua, iaitu khiyar syarat. Kita mulakan dengan definisi. Khiyar syarat merupakan khiyar yang diminta oleh salah satu pihak yang berakad. Persetujuan di antara kedua-dua belah pihak menggunakan kaedah syarat semasa melakukan akad jual beli bahawa mereka hendak meneruskan atau membatalkannya. Okey, tempoh khiyar syarat mendapat perselisihan di antara mazhab, bahawa mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah menetapkan 3 hari ataupun kurang. Mazhab Maliki mengikut keadaan biasa ataupun mengikut adat pada mazhab Maliki ataupun tempat-tempat yang menggunakan mazhab Maliki. Yang ketiga, mazhab Hambali melebihi 3 hari asalkan ditentukan masa. Maknanya kalau pihak berkontrak yang ingin membuat jual beli menggunakan kaedah syarat dengan menggunakan mazhab Hambali boleh melebihkan masa lebih daripada 3 hari, janji ditentukan masanya. Bila tamatnya khiyar syarat? Antaranya, yang pertama, pihak yang menggunakan khiyar menyatakan hasrat untuk meneruskan atau membatalkannya semasa dalam tempoh khiyar. Yang kedua, barang yang diakadkan antara pihak penjual dan pihak pembeli rosak di tangan pembeli. Yang ketiga, berlaku pada penambahan pada barang yang ada khiyar. Yang keempat, menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, menyatakan khiyar syarat akan tamat apabila salah seorang daripada pihak yang membuat kontrak meninggal dunia. Tetapi bagi mazhab-mazhab lain menyatakan khiyar akan berpindah kepada ahli warisnya. Nama saya Walukmanul Hakim. Saya dari grup BB. Hari ini saya akan menyampaikan 2 topik di bawah tajuk jenis khiyar. Pertama adalah khiyar aib. Khiyar aib adalah hak memilih daripada pihak pelanggan untuk membatalkan sesuatu akad, khususnya dalam jual beli, disebabkan kecacatan suatu objek dalam jual beli tersebut. Akan tetapi pelanggan itu tersebut boleh memilih punyai pilihan antara untuk meneruskan jual beli tersebut ataupun membatalkannya. Sekiranya pembeli tersebut reda dengan kecacatan tersebut, maka dia boleh meneruskannya. Sebaliknya, jika dia tidak reda dengan kecacatan tersebut, dia boleh membatalkannya dengan memulangkan kembali barang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Surah An-Nisa ayat ke-29.
Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa setiap harta yang kita perolehi mestilah datang daripada sumber yang halal, seperti jual beli. Akan tetapi, jual beli boleh juga menjadi haram disebabkan oleh sebab-sebab yang tertentu, seperti riba, tipu dalam perniagaan dan sebagainya. Yang seterusnya adalah jenis-jenis aib yang mengharuskan khiyar. Jenis-jenis ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama, kecacatan yang mengurangkan nilai. Yang kedua pula adalah kebiasaannya kecacatan itu tidak wujud. Jenis yang pertama adalah kecacatan yang mengurangkan nilai. Sebagai contoh, kambing yang cacat telinganya. Hal ini akan menyebabkan harga seekor kambing tersebut akan menjadi lebih murah daripada harga biasa. Jenis yang kedua pula adalah kebiasaannya kecacatan tersebut tidak wujud. Sebagai contoh, dalam kes jual beli kereta yang didapati tayarnya botak. Biasanya kereta yang didapati tayar botak ini akan berlaku antara jual beli kereta yang telah diguna pakai, iaitu kereta second hand. Jadi pembeli boleh menentukan untuk meneruskan atau menggunakan hak mereka sebagai pembeli, iaitu hak khiyar aib, untuk membatalkannya sekiranya didapati kereta tersebut tayarnya botak. Yang seterusnya adalah syarat-syarat khiyar aib. Syarat yang pertama adalah kecacatan tersebut berlaku sebelum diterima oleh pembeli, atau dengan makna yang lain, kecacatan tersebut berlaku sebelum akad antara pembeli dengan penjual. Sebagai contoh, skrin TV yang rosak disebabkan kecuaian penjual itu sendiri. Syarat yang kedua pula adalah pembeli tidak tahu kecacatan itu wujud ketika akad dan tidak sedia menerimanya. Jenis yang terakhir adalah khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah bermaksud hak yang diberikan oleh pembeli sama ada untuk membatalkan dan atau meneruskan suatu akad tersebut setelah melihat suatu barang yang dibelinya, dengan syarat barang tersebut tidak pernah dilihat selama akad tersebut berlangsung. Sebagai contoh, dalam jual beli secara atas talian, kerana barang tersebut tidak pernah dilihat oleh pembeli secara depan-depan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya, maka baginya hak khiyar apabila dia melihatnya. Riwayat Darul Qutni. Hadis ini bermaksud setiap pembeli mempunyai hak mereka yang tersendiri, sama ada untuk membatalkan atau meneruskan suatu jual beli, dengan syarat barang yang dibelinya belum pernah dilihat secara depan-depan, dan setelah mereka lihat secara depan-depan, maka di situlah dia mempunyai hak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut. Yang seterusnya adalah syarat-syarat khiyar ru'yah. Syarat-syarat ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah pembeli tidak pernah melihat barang yang dibeli tersebut sama ada sebelum atau semasa akad itu berlangsung. Yang kedua pula adalah barang tersebut dapat dibatalkan dengan mengembalikannya kepada penjual tersebut. Yang ketiga, pembeli tidak pernah melihat barang tersebut sama ada sebelum atau semasa akad, sedangkan barang tersebut tidak berubah. Yang seterusnya pula adalah perkara-perkara yang membatalkan hak khiyar kepada pembeli setelah mereka melihat barang. Perkara-perkara ini juga terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, rela dengan akad. Ini membawa maksud pembeli sebagai pemilik khiyar redha dengan barang yang dijual beli tersebut dan ingin meneruskannya seperti jual beli biasa. Yang kedua pula adalah barang yang dijual beli itu telah rosak. Yang ketiga adalah pembeli atau pemilik khiyar itu sendiri meninggal dunia. Ini akan menyebabkan hak khiyar digugurkan secara langsung disebabkan akad jual beli tersebut sudah tidak wujud lagi. Sekian, terima kasih daripada saya. Waalaikumsalam.